Mari kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. 让我们进入祷告来聆听主的话。 Ya Tuhan, hati kami selalu rindu dijamah oleh Engkau. 神啊，我们始终都渴慕你来触摸我们的心， Hati kami senantiasa rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. 我们也始终渴慕你的话语能够来临到我们心中， Sebab firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. 因为这些都是成为我们生命中的勇气。 Firman itu juga yang menuntun kehidupan kami sehingga tingkah laku kami juga berkenan di hadapan Tuhan. 就是你的话语来引领我们，使我们能够讨主你的喜悦。 Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi yang teduh ini kami kembali membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. 因此，在今天早上，我们敞开我们的心怀来领受主你的话语。 Biarlah firman Tuhan itu yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami hari lepas hari. 让我们能够借着你的话语，我们可以被改变，一天一天的改变。 Sehingga kami pun siap menjadi saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat. 使我们能够预备好自己，我们成为神的见证，在我们的家庭和在社会当中。 Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. 我们将以下的时间全然仰望交托在你大能手中。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. 我们是奉靠主耶稣基督，我们唯一的救主祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好！ Satu sukacita kalau hari ini saya boleh kembali melayangkan firman Tuhan di kebaktian Dwi Bahasa. 很高兴我今天可以再次来到你们当中，在双语崇拜会中来正道。 Rasanya sudah lama sekali saya tidak melayangkan firman Tuhan di kebaktian ini. 我觉得我已经很久了没有在这个在这个崇拜会中来分享主的话。 Dan kiranya kita sekalian ada di dalam berkat Tuhan dan ada di dalam sukacita karena penyertaan Tuhan. 但愿我们都在神的恩惠当中，并且我们也拥有从主那来的喜乐。 Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini dalam rangkaian bulan keluarga yaitu berakar dalam ucapan syukur. 弟兄姐妹们，在我们这个家庭月当中，今天的题目讲到的题目是在恩典中扎根。 Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari surat Kolose pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. 所以，因此我们要一起打开歌罗西书第3章第16节。 Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan nanti penerjemah akan membacakannya dalam bahasa Mandarin untuk kita sekalian. 要先用英语文来读，然后用中文。 Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya ketiga ayat 16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 歌罗西书第3章16节这么说：当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富地存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝解，心被恩感，歌颂神。 Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya di sepanjang kehidupan kita. 我们都进到这里，我们有时常读主的话，并且能够行道的有福了。 Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang pengucapan syukur atau bersyukur, 弟兄姐妹们，当我们说到感恩或者我们感谢神的时候， maka saya selalu teringat dengan kisah perjumpaan saya dengan seorang amah atau seorang nenek. 我就想到了，当我遇见一位奶奶的时候， Perjumpaan ini kira-kira terjadi 7 atau 8 tahun yang lalu ketika saya masih menjadi mahasiswa di sekolah Alkitab. 我与这位奶奶相遇的时候是7、8年前，就是当我还在神学院成为神学生的时候。 Saat itu saya sedang melayani di sebuah gereja dalam rangka praktik kejemaatan. 那个时候我是正在一个教会里面实习。 Lalu di tengah cuaca yang panas saya berjumpa dengan seorang amah yang sedang membuka bungkusan plastik.
在一个炎热的天气的时候，我遇见了一个奶奶，她开了一个原子带。Dia duduk di teras di pintu masuk kantor gereja pada saat itu. 她那个时候是坐在旁边，在教会的门口。Ketika membuka plastik, saya memperhatikan bahwa dia sedang membuka bekal makan siangnya. 当她打开了原子带的时候，原来她正在打开她要吃的东西。Isinya nasi putih yang sudah kelihatan berair, berarti sudah hampir basi. 那个时候，它的里面包的做的是一个白饭，但是看起来好像就要发霉的样子。Hari itu jam 2 siang, Bapak Ibu Saudara. 那个时候大概是下午2点钟， Artinya dia baru makan siang. 那表示说他刚刚要开始吃午饭。 Lalu saya menghampiri Amah ini dan bertanya, Amah sedang apa jam 2 siang di depan kantor gereja? 然后我就问这位奶奶说：“你在这里下午2点钟坐在这个教会的办公室门口，正在做什么呢？” Lalu beliau mengatakan, saya mau datang ke persekutuan lansia Cuantau. 他说：“传道啊，我要参加我们家庭团契。” Loh Amah, itu kan jam 4 siang. Kenapa jam 2 siang sudah ada di gereja? 我说：“我们的家庭团契不是4点开始吗？现在刚刚2点。” Lalu beliau mengatakan, rumah saya jauh Cuantau dan saya pakai sepeda. 然后他告诉我说：“传道，我的家很远，而且我是骑脚踏车来的。” Suami dan anak Amah di mana? 我就问他：“你的先生和你的孩子在哪里呢？” Lalu disinilah titik yang membuat hati saya terenyuh, Bapak Ibu Saudara-saudara. 就是在这个点子上，我的心实在被感动了。 Amah ini setiap hari berjualan kue dari pagi hingga siang. 这位奶奶她从早到中午到下午的时候都是以卖糕为生。 Beliau mengatakan bahwa suaminya meninggal keseruduk mobil waktu sama-sama mengayuh sepeda untuk berjualan kue. 奶奶说，她的先生就是和她一起卖糕的时候被车撞了，然后就过世了。 Lalu anaknya kemana, Amah? 然后我问她：“你的孩子在哪里呢？” Dan Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan bahwa anaknya juga meninggal, anak laki satu-satunya karena kecelakaan kerja. 然后他就告诉我说，他唯一的一个儿子因为工伤的事故，然后也过世了。 Itulah mengapa di usianya yang hampir ke-70 beliau masih mengayuh sepeda untuk keliling kota dan berjualan kue-kue basah. 这就是为什么他已经差不多70岁了，还要再用脚踏车来到处去卖他的糕点。 Bapak Ibu Saudara, kalau mendengarkan kisah ini tentu kita akan merasa kasihan kepada Amah ini. 当我们听到这位奶奶的故事的时候，我们当然会觉得很怜悯这位奶奶。 Bahwa seolah-olah keberuntungan tidak berpihak di dalam kehidupannya. 好像是好运都没有向着她。 Tetapi hal yang membuat saya kagum dan masih ingat sampai saat ini ketika saya bertanya, Amah, siang-siang begini rumah jauh, kenapa Amah masih mau datang ke persekutuan lansia? 有他回答的一句话，当我问他的时候，我问他：“奶奶，为什么你还愿意说，在这个中午的时候，太阳这么大还来到这里呢？” Amah ini berkata bahwa ini adalah bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. 然后奶奶回答说：“这是我对神感恩的一种形式。 Saya bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. 我感恩，因为神在我的生命中对我是那么的好。” Bapak Ibu Saudara dengarkan, dia berkata begini, saya mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan saya. 请注意听，他说：“我要感恩，因为神对我很好。” Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir apa kebaikan Tuhan yang diterima oleh kehidupannya. 我们当然会想到说，他到底得到了什么的好处？从神那里得到什么好处呢？ Bukankah kehidupannya begitu menyedihkan? 他的人生不是那么的悲哀吗？ Bukankah di usia tuanya seharusnya dia sudah bisa beristirahat dengan tenang di rumah dengan anak dan cucunya? 他晚年的时候，是不是应该是在家里休息，然后与他的儿孙们一起享受呢？ Tetapi dia justru hidup di dalam sebuah pergumulan yang berat, tetapi mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupannya. 但是他处在生命波动当中，还说神对他美好。 Maka Bapak Ibu Saudara, kata bersyukur itu memang seolah-olah menjadi kata yang mudah kita ucapkan. 是的，感恩是我们口中很容易就说出来的话。
Kita bisa berkata haleluya Tuhan baik kalau kehidupan kita dalam kondisi yang damai sejahtera. 当我们的生活安逸的时候，我们当然很容易就说到说哈利路亚，神是美善的。 Ketika apa yang kita doakan dijawab dengan oleh Tuhan. 当我们的祷告蒙应允的时候， Tetapi ketika kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan? 但是当我们的生活不如我们的想象当中，我们是否还能够感恩呢？ Maka hari ini kita akan bersama-sama belajar apa itu pengucapan syukur dan seharusnya kita bagaimana bersyukur. 所以今天我们要一起来思想、来学习，到底感恩是什么呢？我们要如何来感恩？ Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita tentu bersyukur karena ada kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. 首先，当然我们为做神在我们的生命中有美好的事而感恩。 Surat Kolose pasal ketiga ayat 16 yang menjadi bahan bacaan kita pada hari ini ditulis oleh Rasul Paulus. 哥罗西书第3章16节是使徒保罗所写的。 Pada saat itu ada ajaran-ajaran sesat yang meragukan keilahian Tuhan Yesus Kristus. 那个时候有异端正在搅扰我们上帝的教会。 Ada guru-guru palsu yang membawa umat justru percaya kepada tahayul-tahayul. 有很多的假先知，他们就是带领教会友们去认识那些邪教。 Maka Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Kolose ingin mengajarkan ada 3 keunggulan sebetulnya di dalam kekristenan. 因此，使徒保罗要教导哥罗西的教会，在主基督里面有3件事是很优越的。 Yang pertama Bapak Ibu Saudara tentu keunggulan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan manusia. 第一就是基督的优越性，因为他是我们人类的唯一的救主。 Yang kedua ada keunggulan dalam karya keselamatan di dalam Kristus. 第二就是基督的救赎的优越性。 Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara keunggulan cara hidup atau gaya hidup di dalam kekristenan. 第三就是我们基督徒的生活方式的作业。 Maka Bapak Ibu Saudara surat Kolose pasal 3 ayat 16 ingin mengatakan bahwa hidup yang berakar dalam ucapan syukur menjadi salah satu kualitas hidup orang Kristen yang berbeda dengan kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 因此，这个哥罗西书3章16节这里，使徒保罗告诉我们说，在感恩中扎根的生活，成为基督徒生活的其中一个质量。 Mungkin kalau dengar kata ini kita bisa bertanya, cuantau maknya ini keunggulan Kristen dengan hidup bersyukur. 如果你们听到这句话，可能会问说：“传道人啊，那有可能这是一个优越感性的吗？” Bukankah orang-orang dari kepercayaan lain pun juga mengucap syukur dalam kehidupan mereka? 不是其他宗教的信徒们，他们也是会感恩的吗？ Maka apa yang membedakan pengucapan syukur orang-orang Kristen? 那我们基督徒的感恩有什么分别呢？ Maka Bapak Ibu Saudara kita mesti melihat di dalam tradisi Yahudi apa sebetulnya mengucap syukur itu. 我们就要看看在犹太的传统当中，这个感恩的方式是什么？ Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Ibrani mengucap syukur itu adalah todah. 在希伯来文，感恩的字叫做 todah。 Ini mirip bahasa Indonesia ya tadah ya Bapak Ibu Saudara, menadah gitu ya. 就好像英语文的接受。 Todah itu artinya begini, adalah orang-orang yang mengangkat tangan dan mengatakan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan mereka. todah 的意思就是说，人们举起手来诉说神的善行。 Maka Bapak Ibu Saudara, pengucapan syukur itu bukan berbicara tentang kebutuhan hidup kita yang dipenuhi oleh Tuhan. 因此，感恩并不是关于说我们所需要的神赐给我们。 Mengucap syukur itu bukan karena keinginan-keinginan kita dipenuhi oleh Tuhan. 不表示说我们感恩是因为神已经满足了我们的一切意愿， Tetapi karena kesadaran bahwa Tuhan senantiasa berbuat baik dalam kehidupan ini. 但是是一个醒悟到，我们感到神总是对我们显出他的善行。 Mengucap syukur itu bukan karena pengalaman kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. 我们感恩并不是因为我们的生活经历， Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. 而是什么神在我们的生命当中所行的一切善事。
Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca surat Kolose, biasanya kelewatan ada satu bagian di dalam pasal pertama ayat 24. 当我们读到哥罗西书的时候，有时候我们忽略了在第1章的一个经文里。 Rasul Paulus mengatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, karena Injil Tuhan. 保罗说：“现在我为你们受苦，倒借欢乐，并且为基督的身体，就是为教会要在我肉身上补满基督患难的欠缺。” Ini untuk menunjukkan bahwa ketika Rasul Paulus mengucapkan 7 kali kata bersyukur dalam surat Kolose, Rasul Paulus sedang menderita karena dipenjara, Bapak Ibu Saudara. 这表明，当使徒保罗在哥罗西书那边7次说到感恩的时候，他却是身在监狱里。 Inilah keunggulan sebetulnya dari kualitas hidup Kristen, bahwa pengucapan syukur itu tidak bergantung pada suasana atau kondisi kehidupan kita. 这就是基督徒生命中的作业感，因为我们的感恩并不依赖我们生活的环境。 Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen kita keliru di dalam pengucapan syukur kita. 但是身为基督徒，我们常常会错了。 Bapak Ibu Saudara, saya memahami konsep mengucap syukur itu sebetulnya dari salah satu senior di gereja ini di GKI Anugerah. 其实我认识到感恩这句话，是因为在恩典堂的长者。 Waktu kami tahu bahwa beliau dalam kondisi sakit gitu ya, lalu biasa saya sebagai hamba Tuhan, sebagai junior bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kondisi kesehatannya. 当他生病的时候，我身为神父，我就到他那边去问他怎么样，情况如何。 Bapak Ibu Saudara, yang menarik ketika saya bertanya kabar bagaimana kondisi kesehatannya, beliau tidak mengatakan bahwa saya ingin istilahnya menuntut diri bahwa saya harus sembuh dari sakit ini. 弟兄姐妹们，令我感动的是，当我问他你的情况如何的时候，他并不坚持说我要痊愈。 Tetapi justru beliau mengatakan, bersyukur karena di dalam kelemahan saya Tuhan memberikan kekuatan. 他反而说我感恩，因为在我的软弱当中，神赐给我能力。 Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bukan karena kita mengalami bahwa saya sehat hari ini. 弟兄姐妹们，我们感恩并不表示说我们今天是正在健康的时候， Tetapi seharusnya karena saya tahu ada Tuhan yang memelihara tubuh jasmani saya. 是要因为我能够知觉到，因为有神来保守我的身体。 Bukan bersyukur karena hari ini saya bisa makan enak dengan tenang. 不是感恩，并不是表示我们今天能够好好的吃一顿饭。 Karena tahu ada Tuhan yang memelihara kebutuhan hidup saya lewat pasangan, lewat anak-anak. 是醒悟到有神的保守，以看顾使我可以得做从配偶或者儿女当中的安慰。 Tapi ya gimana Cuantau, saya dalam kondisi sakit, gimana saya bersyukur akan kebaikan Tuhan? 但是当我生病的时候，传道我怎么能够感恩呢？ Saya ingin mengatakan, kalaupun Bapak Ibu sakit, kita bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dalam kehidupan kita. 我告诉你们说，当我们生病的时候，我们仍然感恩，因为我们可以感受到主仍然给我们一口气在。 Maka bersyukur artinya Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui, mengalami dan memperkatakan perbuatan baik dari Tuhan. 所以感恩就表示说，我们知道，而且我们已经经历到，我们就要去宣扬神的善行。 Yang pertama bersyukur karena kita tahu ada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. 第一，我们知道，我们感恩是因为神在我们的生命中的认识。 Bapak Ibu Saudara, kita yang kedua bersyukur karena kita tahu ada karya Kristus di tengah kehidupan keluarga kita. 第二，我们感恩，因为我们知道基督在我们家庭中的作为。 Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. 使徒保罗说：“你们要把基督的道理丰丰富富地存在心里。” Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, artinya kita tahu bahwa ada Mesias yang membebaskan manusia dari kuasa dosa. 这些经文告诉我们说，我们要把神的道理丰富地放在心中，因为我们知道有一位弥赛亚，他能够救赎我们从我们的罪恶中。
Tentu kita mengamini bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. 当然，我们说我们耶稣基督是我们唯一的救赎主。 Tapi ternyata kekayaan perkataan Tuhan tidak hanya berbicara tentang karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. 基督的话语不单单告诉我们关于神的救赎大功， Tetapi bagaimana Kristus menjadi teladan yang sempurna dalam kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga kita. 而是基督可以成为我们世人的生活当中、我们的家庭生活当中最完美的榜样。 Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab keluarga menjadi tempat pertama kita dalam kehidupan beriman dan kasih itu diuji Bapak Ibu. 因为家是我们第一个考验信心和爱的地方。 Kita ngalamin pergumulan dengan sesama manusia paling sering terjadi di mana Bapak Ibu? 我们经历到与人当中的纷争，最时常的发生在哪里呢？ Dengan anggota keluarga, benar nggak? 就是与我们的家庭成员，是吗？ Kita sering ribut, gontok-gontokan sama siapa? 我们时常与人吵架，是和谁呢？ Sama orang di rumah, benar nggak Bapak Ibu? 是与我们家中同住的人，是吗？ Kita jengkel sama suami, sama anak-anak, sama cucu di tengah kehidupan keluarga. 我们恼怒我们的先生、我们的儿孙们在哪里呢？就是在我们的家庭当中。 Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang memampukan kita menghidupi iman kepada Kristus, menyatakan kasih Kristus, pasti itu di dalam keluarga. 因此，当我们能够将主的话或现出来的时候，或出来的时候，那当然是在我们的家庭当 Dan 中。 kalau kita nggak pakai ini ya Bapak Ibu, pakai kacamata Kristus ketika melihat pasangan, melihat anak, melihat cucu, rasanya mah jengkel setiap hari, benar nggak Bapak Ibu? 若是我们没有使用这个基督化的眼镜来看待我们的家人的时候，可能我们心中会充满着 Bapak 生 Ibu 气。 Saudara, maka keteladanan Kristus membuat kita di dalam keluarga bisa belajar. 所以，基督让我们在我们的家庭中可以学习。 Yang pertama mengasihi tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. 首先，就是我们可以学习无条件的爱，就是基督爱我们是无条件的。 Yang kedua memaafkan tanpa batas Bapak Ibu Saudara. 第二，就是无限度的来饶恕人。 Mungkin biasanya ibu-ibu jengkel sama anak-anaknya gitu ya. 可能有时候做母亲的很恼怒他的孩子们， Seorang ibu bisa memaafkan, mengampuni anaknya tanpa batas. Itu juga karena keteladanan Kristus di dalam kehidupan kita. 因为母亲能够无限量的来饶恕他的孩子，那也是因为有基督的榜样在他里头。 Dan juga memampukan kita untuk mensyukuri apapun yang Tuhan berikan tanpa memandang keadaan keluarga kita. 而且我们能够始终都感恩，我们不用依赖我们周围的环境或者自身的境地。 Tetapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, ternyata rumah justru menjadi tempat kita mengeluh lebih sering terdengar daripada ucapan syukur. 但是事实上，家反而承认能听到抱怨多过感恩的地方。 Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menegaskan firman Tuhan itu diam dalam kehidupan keluarga kita, bukan sekedar singgah. 所以，使徒保罗告诉我们说，神的话语要停留在我们的家庭中，而不是单单中途的停留。 Firman Tuhan itu menguasai setiap percakapan-percakapan dan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu Saudara. 神的话语掌控我们家庭中的每一个通话、每一个会话和我们所做的决定。 Maka pada akhirnya ketika firman Tuhan tinggal di dalam keluarga, masalah-masalah yang dulu mungkin membuat kita mengeluh tadi ya, seringkali kita justru di rumah lebih banyak mengeluhnya, menjadi kesempatan kita untuk bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. 因此，我们可以学习到，当以前有事情让我们觉得充满抱怨的时候，现在反而我们觉得这是一个机会，让我们能够 成长的机会。 Kekurangan-kekurangan yang seringkali kita ratapi, nah anak saya teh begini, minantu saya teh begitu, cucu saya begini, justru kita jadikan kesempatan untuk melihat pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kita.
过去令我们哀叹的事情，比如说为什么我的媳妇这样对我，为什么我的儿女们这样对我的时候，但是这个时候现在却是成为我们感受到神的保守。 Maka sudahkah kita mensyukuri karya Kristus hadir di tengah kehidupan keluarga kita? 所以我们要感恩神已经在我们的家庭中Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ada kehidupan di tengah keluarga kita yang senantiasa ditransformasi atau diubahkan. 我们最后要感恩是因为神已经改变了我们的生命。 Bapak Ibu Saudara, di bagian itu juga dikatakan kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 因此在这一段经文里面有说到说，你要在心中向主感恩。 Mengucap syukur bukan sekedar kita dalam mulut, oh haleluya, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. 我们感恩并不是只是在口头上说哈利路亚感恩感谢主。 Bibir mah bisa asal ngomong Bapak Ibu Saudara ya, yang penting kelihatan baik. 我们口称就能够，只要好的我们都能够说出口。 Tapi yang sungguh-sungguh menggambarkan siapa diri kita adalah hatinya kita. 但是真正能够表达我们的，就是我们的内心。 Maka pengucapan syukur harus lahir dari hati yang mengalami dan mengenal kasih Tuhan dalam kehidupan ini. 因此，感恩是要从我们心中已经真正的认识到神的爱。 Hati setiap anggota keluarga yang tahu bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini ada tangan Tuhan yang bekerja dengan penuh kasih dalam kehidupan ini. 是一颗心，在我们家庭中每一个成员都能够知道说，我在每一件事情的背后都有神慈爱的手来运作。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur di dalam keadaan yang baik, tentu itu sebuah hal yang wajar dalam kehidupan kita. 当我们处在安逸的生活当中，我们感恩，那是理所当然的。 Tetapi ketika hati kita sudah diubahkan, kita bisa mengucap syukur bahkan di tengah kondisi kehidupan keluarga yang sulit sekalipun, itu tandanya Tuhan sudah mentransformasi kehidupan kita. Kita mengalami tanda kedewasaan iman dalam kehidupan ini. 若是神已经改变了我们的生命，以至于当我们无论面对任何的难事，或者我们家庭中正在有许多的挑战的时候，我们仍然可以感恩。 Maka mari kita sebentar melihat dalam kehidupan keluarga kita. 让我们来看看我们自己的家庭的生活。 Berapa sering kita mengeluh karena pasangan ternyata tidak seperti yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara. 我们有多场的抱怨，因为我们的配偶并不像我们所想象的。 Berapa sering kita marah karena anak atau cucu tidak menuruti nasihat kita. 我们有多常来生气，因为我们的儿女们不听我们的话。 Dan biasanya ini yang lebih sering terjadi. Berapa sering kita iri ketika melihat keluarga lain kok tampak lebih bahagia di dalam kehidupan 更 keluarga 时 kita. 常出现的是，当我们看到别的家庭比我们更美满的时候，我们心中有多嫉妒。 Kalau ternyata hal-hal tadi lebih banyak ada dalam kehidupan keluarga kita, maka firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, berdoa dan berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Kau percayakan kepadaku, apapun keadaannya. 就是刚才那些事情时常发生在我们的生命当中的时候，神要我们停顿一阵子，然后我们说：神啊，无论情况如何，我为你信托给我的家庭感恩。 Pernah Bapak Ibu Saudara mengucapkan ini di hadapan Tuhan? 弟兄姐妹们曾经这么说吗？ Ini adalah sebuah kunci kita mengalami transformasi di dalam kehidupan keluarga. 这就是我们在家庭生命当中有所蜕变的关键。 Keluarga yang ditransformasi Allah akan lebih mudah saling memahami, Bapak Ibu Saudara. 被主改变生命的家庭，他们能够更容易彼此理解， Akan lebih cepat memaafkan ketimbang menghakimi anggota keluarga kita. 他们就能够更快的去饶恕人。 Bahkan di dalam segala keterbatasan yang terjadi, lebih sering bersuka cita meskipun dalam kondisi yang penuh kesederhanaan. 甚至在有限当中，在我们的简朴生活当中，我们仍然能够多多的喜乐。 Bapak Ibu Saudara, ucapan syukur kepada Tuhan akan mengubah suasana di dalam rumah kita. 弟兄姐妹们，我们对主的感恩能够改变我们家庭中的气氛。 Dari hal yang sederhana, mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Saudara.
我们只要用很简单的句子说 Ketika 感 kita 谢， memulainya dengan berkata, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. 从我们开始说口中说，神啊，我们感谢你的美善。 Ketika anak-anak berkata kepada orang tua, terima kasih ayah, terima kasih ibu. 当孩子们对我们说谢谢你爸爸，谢谢你妈妈的时候， Ketika cucu-cucu berkata, terima kasih opa, terima kasih oma. 当孙子们对我们说谢谢你爷爷，谢谢你奶奶， Ketika saudara-saudara berkata, terima kasih kak, terima kasih adik. 当别人对我们说谢谢你哥啊或者姐姐，谢谢你弟弟啊妹妹， Dan terutama ketika orang tua berkata kepada anaknya, terima kasih nak, engkau menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai orang tua. 特别是当做家长的来告诉他的儿孙们说，感谢你孩子啊，因为神已经安排你在我的生命当中做一份子。 Ucapan terima kasih yang sederhana tidak hanya menghangatkan rumah, tetapi menyalakan terang kasih Kristus di tengah keluarga. 这些简单的话语在家庭里，不单能够温暖我们每个人的心，而且点亮了基督之爱的光芒。 Maka marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan keluarga yang berakar di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. 因此，让我们在我们的家庭中过上一个生活，就是在感恩中扎根。 Apapun kondisi kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah mengerjakan hal-hal yang baik di tengah kehidupan kita maupun kehidupan keluarga kita. 无论情况如何，但是我们能够明白到，神在我们的生命当中、我们的家庭当中所行的一切善事。 Mengucap syukur karena kita tahu bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. 我们感谢主，因为我们知道我们在主里面有盼望。 Selamat menjalani kehidupan keluarga dengan penuh ucapan syukur. 让我们一起来与家人们联络在一起，是用感恩的心。 Mari kita berdoa. 请我们低头祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. 神啊，我们感谢主，因为你是多么的美好。 Kami bersyukur karena Kristus telah meneladankan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. 我们也感恩，因为基督已经成为我们的榜样。 Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa mengubah kehidupan keluarga kami. 我们也感恩，因为基督已经改变了我们的生活。 Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk menjalani kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami dengan penuh ucapan syukur. 因此，神啊，求教导我们，让我们能够在家庭中、在社会当中，我们也能够与人以感恩的心来交往。 Bukan karena keadaan kami, tetapi karena Tuhan 不是因为我们的状况，而是因为神， yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. 你时刻都在我们当中。 Ajar kami membangun kehidupan keluarga yang penuh ucapan syukur dengan kata-kata yang sederhana. 求教导我们在我们的家庭生活当中，能够用简单的话语来感恩， Mengucapkan terima kasih. 能够说出感谢的话。 Kata sederhana yang menyalakan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami. 简单的话语能够点亮神你的爱的光芒在我们的家庭中。 Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. 神啊，你的话语我们已经听到了。 Biarlah firman Tuhan itu yang senantiasa hidup dalam kehidupan kami maupun kehidupan keluarga kami. 神啊，让你的话语能够活在我们的心中，也在我们的家庭中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。